asid base dan garam. 6.5 kepekatan larutan aqueous. Okey, untuk permulaan bahagian ni, ada beberapa istilah yang kamu kena biasa. Istilah yang pertama ialah zat pelarut. Pernah dengar tak zat pelarut? Kemudian kamu mesti tahu pelarut dan kamu mesti tahu larutan. Contoh, saya ada Milo, serbuk Milo. Saya masukkan ke dalam satu cawan yang mengandungi air panas. Kemudian saya kacau. Dekat kes ni, yang mana satu adalah zat pelarut. Saya ada Milo, saya ada air panas, kemudian saya ada air Milo. Dalam contoh tadi, zat pelarut adalah Milo. So Milo tadi saya masukkan ke dalam air. So air panas itu akan bertindak sebagai pelarut. Kita panggil dia pelarut, yang mana nak melarutkan zat pelarut tersebut. Setelah dia jadi air Milo, kita panggil air Milo tersebut sebagai larutan. Larutan air Milo lah. Boleh? Kena beza mana satu zat pelarut, mana satu pelarut, mana satu larutan. Bila kamu dah tahu ketiga-tiga istilah ini, barulah kita boleh pergi kepada kepekatan larutan aqueous. Larutan aqueous kita dah tahu dah. Larutan yang mengandungi air dalam dia. Betul tak? Kepekatan. Apa yang dimaksudkan dengan kepekatan ni? So inilah yang kita kena belajar hari ini. Kepekatan merujuk kepada berapa banyak zat pelarut yang ada dalam 1 desimeter padu pelarut. Boleh dapat? Kepekatan tu maksudnya kita nak ukur ada berapa banyak zat pelarut dalam suatu pelarut tu. Katakanlah kita ambil 1 desimeter padu, kita akan tengok dalam tu ada berapa zat pelarut. Okey ke setakat tu? Kepekatan saya kata tadi adalah zat pelarut, bilangan zat pelarut ni yang ada dalam suatu pelarut. Contohnya dalam satu bikar. Saya ada air. Dalam air ni katakanlah asalnya ada 200 cm padu. Saya hanya ambil 1 cm padu saja. So mungkin bahagian sini. Saya akan perhatikan ada berapa banyak zat pelarut. So, dalam contoh yang awal-awal kelas tadi, saya bagi tahu contohnya saya ada Milo. So saya akan tengok ada berapa Milo dalam pelarut tersebut. Bukan dalam seluruh bekas tau. Dalam satu bahagian sahaja. Yang mana satu bahagian tu adalah bernilai 1 cm padu ataupun 1 dm padu. 1 desimeter padu adalah bersamaan dengan 1000 cm padu. Yang ni kena tahu. Sebab dalam kimia kita akan lebih biasakan guna dm kuasa 3. Dalam pengiraan lah. Tapi kalau dalam makmal, tak ada alatan yang menggunakan dm kuasa 3 ni. Biasanya yang ada dalam makmal, kita sukat dalam cm kuasa 3. So jadi untuk dalam pengiraan, kita kena convert lah. Pergi pada kepekatan tadi. Terdapat 2 formula untuk kepekatan. Yang pertamanya, kita ukur zat pelarut tersebut dalam unit gram per dengan dm kuasa 3. Maksudnya kita ukur dulu berat zat pelarut tadi. Contohnya tadi Milo kan. Kita ukur dulu, kita timbang dulu berapa gram Milo tersebut dan kita masukkan ke dalam 1 desimeter padu cecair. Pelarut lah. Formula yang kedua, kalau kita ukur zat pelarut tersebut dalam unit mol.
per desimeter padu juga. Okay, maksudnya contoh saya ada 0.5 mol desimeter padu. Dalam 1 desimeter padu ada 0.5 mol Milo tadi. Boleh. Dia unit dia sahaja. Ada 2. Yang pertama kalau saya guna berat. Yang kedua kalau saya nak ukur zat pelarut tersebut, gunakan bilangan mol dia. Kira bilangan mol dia. So dia akan jadi dm kuasa 3. Okay, bila suatu kepekatan dia dalam unit mol per desimeter padu ni, ini kita panggil dia sebagai kemolaran. Boleh? Dia wakilkan kemolaran ni dengan huruf M besar. Jadi bila kamu nampak simbol M besar, maksud dia kita akan sebut molar. Maksudnya kemolaran lah kat situ. Mol desimeter padu ni kita ringkaskan dia akan jadi macam ni. Mol dm negatif 3. So bila kamu jumpa unit macam ni, itu adalah merujuk kepada kemolaran. Kemolaran tu apa? Kemolaran tu kepekatan. Boleh? Okey, untuk yang formula G per desimeter padu ni, sama juga kita akan tulis gram dm negatif 3. dm 3 tu kita naikkan dia ke atas. So dia akan jadi dalam unit macam ni. Yang ni kita panggil dia kepekatan. Contoh soalan. Okey, kita terus pergi pada contoh soalan. Okey. Okay, contoh soalan kita tengok pada soalan nombor 1. Okay, soalan ni adalah soalan daripada buku teks kamu, aktiviti 6.6. Okay, saya copy masuk sahaja. Okay, kita tengok soalan yang pertama. 1.6 gram pepejal magnesium sulfat ditambahkan ke dalam sebuah bika yang berisi 200 cm padu air. Hitung kepekatan dalam unit gram dm negatif 3 bagi larutan yang terhasil. Okay, kamu nampak ya? Soalan nak kepekatan dalam unit G dm negatif 3. Jadi kita kena ada, ikut formula tadi Ikut formula tadi, kepekatan kita, sebab dia nak dalam gram per dm negatif 3. So jadi kita ambil dia punya berat lah. So berat kat sini ialah 1.6 gram. Okay, per dengan, okay, mesti dalam unit dm 3. Okay, so kalau kamu perhatikan soalan yang kat kita nombor 1 ni, dia bagi cm kuasa 3. Jadi kamu kena tukar 200 tu kepada dm kuasa 3. Okay, macam mana kita nak tukar? Nak bahagi ke nak darab? Jadi saya kata 1 dm adalah bersamaan dengan 1000 cm padu. Okay, kalau kita nak tukar kepada dm, kamu ingat sahaja cm nak tukar kepada dm kena bahagi 1000. So, kamu bahagikan 1000, so kamu akan dapat berapa? Gerak titik je kan, tak ada masalah. So 0.2. So kamu tekan kalkulator, so berapa kamu akan dapat? 30 gram dm negatif 3. Okay. Sebelum saya teruskan, okay, ada masalah tak untuk pindahan unit ni? Kamu semua faham kan? Kalau dm kuasa 3, kalau kita nak tulis dalam sebaris dengan G ni, kita akan ubah dia jadi negatif. Faham kan? Indeks. Boleh tak? Yang lain boleh tak? Okay, Hamzah kata okey, tak ada masalah. Boleh. Boleh Orang lain okey ke? Boleh cikgu. Boleh Nah okey. So settle lah. Kamu masuk dalam formula tadi je. Okay. Kita pergi pula pada soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2 0.4 mol zinc klorida dilarutkan dalam air untuk menghasilkan 2 dm kuasa 3 larutan. Okay, kalau kamu perhati kat sini, ini adalah dalam bentuk mol. Okay, zinc klorida tu adalah zat pelarut dia lah.
Okay, air adalah pelarut. Okay, menghasilkan 2 dm/3 adalah isi padu dia, betul tak? Okay, jadi soalan tanya hitung kemolaran. Okay, tadi kita dah belajar kemolaran bermaksud kepekatan dalam unit mol per dm/3. Okay, jadi kamu terus sahaja kira. Okay, ini untuk soalan nombor 2. Okay. Kemolaran huruf besar M Okay, kamu terus ambil saja 0.4 mol. Okay, bahagi dengan dm, dia dah bagi dah dalam isi padu dia dah bagi dah dalam dm. Kan? So, kamu just ambil sahajalah. Okay, tak perlu lagi tukar unit. Sebab unit dia memang dah betul dah. So, kamu tekan calculator. So, kamu akan dapat 0.2 mol dm negatif 3. Okay, so dapat jawapan. Okay, soalan nombor 3. Apakah kepekatan asid sulfurik? Okay, soalan tanya kepekatan siapa? Kepekatan asid sulfurik. 0.5 mol desil padu. Okay, dalam unit gram dm/3. Okay, maksudnya dia nak kamu tukar daripada kemolaran, unit kemolaran, dia nak tukar kepada unit kepekatan. Okay, daripada mol dm negatif 3, dia nak tukar kepada gram negatif 3. Okay, kalaulah kamu tulis, okay, kita buat perbandingan 0.5 mol tadi, okay, kita tulis per dm. Kuasa 3 dia nak tukar kepada gram per dm 3. Kan? Okay, kalau kamu tengok bahagian bawah, dm. Okay, dah sama kan? Yang beza dia adalah yang bahagian atas. Mol dan juga gram. Okay, kamu ingat balik yang kamu belajar masa bab 2. Bab 3 Bab 3. Macam mana kita nak tukar kalau kita ada bilangan mol, kita nak tukar kepada jisim. Okay, ingat lagi tak formula mana? Okay, dalam kimia hanya ada beberapa segitiga sahaja. Okay, kalau kamu masih ingat lah. Sini gram, sini adalah bilangan mol. Okay, sini siapa? Tempat kosong ni siapa? Bawah belah kanan. Jisim molar. Yes, jisim molar. Kena ingat yang lain pun kena ingat. Ini adalah jisim molar. Kita nak cari gram. So, tutup gram ni. So, formula yang kita akan guna ialah bilangan mol darab dengan jisim molar dia. Okay, so jadi kamu teruslah tulis pengiraan dia ialah 0.5. Ambil balik semua ni dm ni salin je, negatif 3. Okay, kita kena darabkan dengan jisim molar. So, kira jisim molar. Ingat lagi tak nak kira jisim molar? H2SO4. Okay, H ada 2 kan? So, jadi 2 darab dengan H, dia punya JAR adalah 1. Okay, kemudian kamu ada sulfur 32. Okay, plus dengan kamu ada 4 oksigen. Oksigen JAR dia adalah 16. Okay, unit dia? Unit bagi jisim molar apa dia? Unit apa? Tengok dekat formula. Kamu kan GM, jisim molar ni. So, tengok atas gram. So, gram. Bawah mol. So, jadi gram per mol lah. Boleh? Okay, tekan calculator. So, kamu akan dapat 49 gram dm negatif 3. Boleh ke? Kenapa saya kata gram dm/3? Okey, kamu tengok mol atas potong dengan mol bawah. Okay, so siapa yang tinggal? Dm ni duduk bawah kan? Dm negatif 3 lah. So ada gram, so gram kita letak depan.
Okay, so settle untuk pengiraan soalan nombor 3. Okay, seterusnya kita pergi pada nombor 4. Okay, untuk nombor 4, keperkatan larutan natrium klorida, okay, ialah, okay, yang ni. Hitung kemolaran. Maksudnya dia nak dalam unit mol per dm. Kuasa 3 lah. Okay, that's why tengok dia bagi jisim atom relatif ni. Okay, dia bagi sebab kamu nak kena kira jisim molar lah tu. Okay, jadi sama macam yang tadi, kalau kita nak bandingkan, kita ada 1.989 gram per dm kuasa 3. Okay, kita compare dia nak berapa mol per dm kuasa 3. Okay, sama macam tadi juga. Bawah dah sama. So, kita hanya nak bahagian atas saja kita nak tukar. Jadi sekarang ni kamu daripada gram, kamu nak tukar kepada mol lah. So tengok balik formula ni tadi. Segitiga kita ni. Okay, segitiga kita, kalau kita ada gram, okay, kita nak cari mol, so tutup mol tu. Macam mana nak kira? Gram kena bahagi dengan jisim molar. Right? Okay, so kamu bahagilah. Jisim kita 1989 gram dm negatif 3. Okay, bahagi teruslah tulis per, senang. Okay, kira jisim molar bagi NaCl tadi. Okay, Na 23. Cl 35.5. Soalan akan bagi Okay, unit gram per mol. Okay, so Hamzah dah tekan dapat 0.034. Okay, unit apa? Okay, kamu tengok. Gram potong dengan gram. So, siapa yang tinggal? Mol lah. Mol ni negatif 1, dia duduk bawah. Kalau kita naikkan dekat atas, dia jadi mol lah. Tak ada negatif 1, right? Okay, dm kuasa negatif 3. Sebab dia memang duduk atas dah. Faham Okay, so settle. Dapat nilai. Okay, seterusnya untuk hari ni. Sikit lagi kita sambung sikit lagi. Part yang terakhir Okay, ada satu lagi formula. Okay, daripada bilangan mol dan juga isi padu suatu larutan, sebenarnya kita boleh juga untuk kira kemolaran. Okay, apa maksud cikgu? Maksud cikgu nak memperkenalkan satu lagi segitiga untuk kamu. Wah, tak cantik. Okay, segitiga yang keempat. Okay, kamu ingat kamu dalam tajuk 3, kamu dah belajar 3 segitiga macam ni, betul tak? Okay, ini adalah yang keempat. So apa yang kat sini? Macam yang sebelum-sebelum ni juga. Okay, iaitu bilangan mol mesti bawah belah kiri. Okay, kemudian dekat atas ialah MV. Okay, M ni apa? Saya tulis dulu MV per 1000. Okay, M ni apa? M ni kemolaran tadi. Okay, kemolaran ni. Kemolaran. Okay, V apa dia? Isi padu. Dia guna bahasa Inggeris tau. V ni adalah volume. So, dia adalah isi padu. Dalam unit cm kuasa 3. Mesti unit cm. Okay. Bahagi 1000 sebab apa? Sebab kita nak tukar pada dm. Cm kuasa 3 ni kita bahagi 1000 kita dapat dm kan? Okay, itu tujuannya 1000 kat situ. Okay, boleh formula ni? Okay, seterusnya kita pergi pada soalan yang kelima. Okay, kita tengok contoh terus. Okay, untuk nombor 5, soalan kata hitung bilangan mol
NaOH di dalam 2.5 desimeter padu. Okey, ini apa dia ni? V, right? Isi padu. Sebab ada dm kan? So dia adalah unit isi padu, so dia adalah V. Okey, kemudian larutan NaOH 0.2 mol dm negatif 3. Okey, ini kalau kamu tengok unit dia, ini adalah M. Jadi, soalan tanya bilangan mol. Okey, kita tengok balik segitiga yang kita baru belajar ni. Okey, nak cari bilangan mol, MV bahagi 1000. Okey, so terus sahaja bilangan mol adalah bersamaan dengan MV. Allah, nampak? M. M kita adalah 0.2 mol dm negatif 3 darab dengan V tadi kan? M, ini M. Darab dengan V 2.5 dm kuasa 3. Okey, saya nak tanya kamu, perlu tak kita bahagi dengan 1000? Okey, tak perlu. Okey, tak perlu. Kenapa tak perlu? Sebab dalam formula kita kena bahagi 1000 kalau isi padu tu dalam unit cm kuasa 3. Boleh? Okey, dalam soalan kita nombor 5 ni, dia dah bagi dalam dm. Dia dah bagi dalam dm, jadi tak perlu bahagi 1000. Jangan kamu bagi 1000 lagi. Okay, so kamu tekan calculator, kamu akan dapat 0.5 mol. Okay, so settle. Boleh? Okay, soalan yang terakhir, soalan nombor 6. Okay, diberikan kemolaran diberi kemolaran. Okay, 250. 250 cm kuasa 3. Ini adalah V, right? Okay, kemudian formula BaOH2. Okay, dia bagi 0.1 mol. Okay, ini adalah M. Berapa bilangan mol? Okay, dia tanya bilangan mol. Okay, kita dah terus bilangan mol tadi. Okay, MV per 1000 kan formula kita tadi. Segitiga baru kita yang belajar tadi. Okay, so terus tulis 0.1 mol dm negatif 3 darab dengan V. V kita sekarang ni dalam unit apa? dm kuasa 3. Barulah kita kena bahagi 1000. Okay, so bahagi 1000. Okay, ni 0 point berapa kosong? 0,025. Okay, mol. Okay, so settle setakat ni. Tapi kalau kamu baca soalan, okay, baca soalan yang elok tau. Soalan kata bilangan mol ion. Ion ni, ion hidroksida OH ni. Di dalam larutan itu. Yang kita kira ni adalah baru bilangan mol bagi BaOH2. Betul tak? Soalan tanya bilangan mol bagi OH sahaja. Okay, ingat balik kita dah belajar dalam bab 3. Dalam formula barium ni, barium hidroksida, OH ada berapa biji? Ada 2 biji. So bila ada 2 biji, maka nilai 0.025 tu kita kena darabkan dengan 2. So kamu akan dapatlah nilai yang baru 0.005 mol. Dalam subtopik 6.5 ni, ada 3 lah formula yang kamu kena tahu. Yang pertama ialah kepekatan. Formula yang kedua adalah kemolaran. Okay, formula ketiga adalah segitiga yang baru ni. So setakat ini saja kelas kita pada hari ini. So terima kasih semua pada yang hadir.